Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. So, macam mana live sekarang? Okay, sorry lama tak bersiaran, a bit busy. So, hari ni saya nak share macam mana kita nak tahu bila masa yang sesuai kita nak siram dan apa yang berlaku macam pasal nak siram air ni lah, berapa kerap nak siram, berapa banyak, berapa hari sekali nak siram, berapa macam mana nak siram, boleh siram kat atas ke, macam mana ke, siram kat tanah ke, macam mana. Okay, so just share daripada pengalaman saya, ni apa yang pernah dialami dan daripada sejarah-sejarah kerosakan pokok yang pernah saya alami. So inilah saya nak share lah, okay, based on my own experience. Lepas tu lagi satu, kat mana kita letak pokok kita. Rumah saya memang ni windy. Kalau kita letak dekat balcony contohnya, macam memang berangin dan juga selalunya panas, so kita boleh kerapkanlah untuk siram. Kalau kita letak dalam rumah, kita kena kurangkan, sebab dekat dalam rumah mungkin dia lebih teduh kan, ataupun kita letak dalam porch lebih teduh. Tapi dalam porch dan dalam rumah pun ada perbezaan juga. Dalam rumah mungkin kita ada kipas, so dia lebih teduh, lebih sejuk. Jadi macam bila teduh sejuk tu, mungkin kita kurangkanlah untuk kita siram. Kalau dekat porch mungkin dia berangin, so kalau kita nak siram lebih kerap sikit pun okey. Lepas tu lagi satu, kalau kita simpan dalam rumah, jangan selamanya pokok tu duduk dalam rumah. Okay, saya pun baru belajar baru-baru ni, sekurang-kurangnya kita kena letak, macam contohnya kalau pokok tu dah ada 3 minggu dalam rumah, letaklah seminggu dekat luar, yang kena matahari, untuk dia macam pokok kan perlukan cahaya untuk hidup, untuk buat fotosintesis dan sebagainya. So untuk pokok tu survive, kita kena letak pokok tu dekat luar. Kalau tak, memang macam harapan, bukan harapan tipis ya, harapan tinggi untuk pokok tu mati, sebab dia tak cukup makan. Walaupun kita kerap siram macam mana pun, kalau dia tak cukup makan, dia tak cukup cahaya, dia tak boleh nak proses untuk kegunaan pokok tu sendiri. Okay, tak pun macam ada kawan-kawan saya yang buat seminggu pokok tu dalam rumah, on weekend kita bawa kat luar, letak dekat luar, bagi dia sun bath, sunbathing kan. So bagi dia dapat cahaya sekejap, walaupun sekejap pun tak apa, janji asalkan dia boleh produce dia punya macam dia punya keperluan pokok untuk membesar. Lepas tu bila nak siram, it's up to kita sebenarnya. Bila kita tahu kita tinggal dekat mana, material tanah kita guna apa, kita punya pasu macam mana, kita tahu bila masa yang sesuai untuk kita siram. Boleh macam contohnya macam macam pokok ni ada masanya kalau tengah panas terik, memang 2 hari sekali saya siram. Ada masanya kalau macam ada hujan-hujan sikit, mungkin saya akan drag sikit lah, 3-4 hari baru saya siram. Kalau hujan manjang tu kan, seminggu sekali saya siram. So dia akan tengok jugalah, saya akan tengok jugalah bila masa yang sesuai saya nak siram. Itu atas experience kita, sebab lain orang lain cara, dan lain tempat pun lain cara dia. Satu benda yang saya boleh cakap, siram jangan di atas. Okay, jangan dekat atas crown ni, kalau boleh siram atas tanah dia je. Okay, sebab bila air lama dekat atas crown, dia akan menyebabkan daun tu akan jadi busuk dan mungkin tak boleh nak survive. Okay, lepas tu saya ada tunjuk, sekejap saya ambil contoh. Okay,
Okay, pokok ni sebenarnya saya tak tahu ni pokok apa. Okay, ini adalah pokok yang baru saya terima dan dia wrinkle macam ni. Okay, kalau tengok, kalau boleh nampak lah dia punya kat belakang daun tu kecut-kecut macam tu kan. Okay, ini adalah tanda pokok ni memang kurang air sebab dia dah gunakan kebanyakan air yang ada dekat dalam pokok tu sendiri untuk dia survive. Okay, selalunya pokok yang kita baru terima, especially post ke apa benda ke pokok tu, memang perlu dikeringkan. Jarang orang nak post dengan tanah-tanah sekali. Kita nak ni. So dia akan memang akan wrinkle sebab dia macam nak simpan save energy lah untuk survive. Kita boleh guna satu, masukkan dia dalam air. Bukan tanam dalam air tau, sama ada kita guna perlite, okay, yang kita letak air dekat dalam tu untuk bagi dia berakar dulu, ataupun macam saya terus masuk dalam pot dan kita kena siram dengan kadar yang betul. Macam ni kita tahu okay, material pot dia ni porcelain. Okay, bila porcelain, kalau ni sebab dia boleh simpan moisture lama, so kita tak boleh siram terlalu kerap. So kena agak-agak sebab material apa tu, kita kena identify tanah dia, soil dia macam mana. So soil dia macam okay, kita tahu tanah dia poros berapa persen, agak-agak okay, macam ni 60% poros. Bila kita siram air tu, macam kalau cepat dia mengalir keluar, itu poros. Kalau kita siram, kita tunggu air tak keluar-keluar, something wrong somewhere. Tolong tengok balik kadar tanah tu, mungkin kena tambah lah, tambah pasir ke, tambah batu ke, supaya dia lebih poros, perlite macam tu lah, untuk dia lebih poros. So yang ni sebab ni saya baru dapat dalam beberapa minggu, so kita bagi dia peluang untuk dia heal sendiri. Ada pokok saya yang ambil masa setengah tahun untuk dikembang balik. Setengah tahun tau, bukan sekejap, setengah tahun, 6 bulan. Okay, ada yang dalam masa 2-3 minggu dah okey dah. Ada yang seminggu dah okey dah, ada. So macam yang ni, ini dah beberapa minggu, saya rasa dah 3 minggu kot. Dia masih lagi kecut, dia masih lagi berkedut. Bagi dia masa, jangan kopakkan ke apa ke, jangan, biar je. Dia perlu masa. Okay, so apa lagi nak share? Okay, saya nak share sikit lah pasal pokok yang macam ni. Macam ini sebenarnya saya banyak bereksperimen dengan pokok ni. Bila macam kita boleh tengok pokok ni sukakan air macam mana. So bila dia hidup dengan bahagianya, dia akan jadi sangat besar. Dia punya tu lebar, tak mecut macam ni. Nampak dia kecut kan? Okay, yang ni masa ni memang saya kurang siram dia, so pembesaran dia pun tak cantik. So bila kita rajin siram apa semua, so baru dia akan keluarkan daun yang lebih sihat dan lebih cantik lah. Dan nampak dia punya ni, nampak dia punya tu macam kelakar kan. So tak apalah, saya minta maaf lah dengan dia. So saya rasa macam tu je kot sharing saya pasal siram air ni. Kalau saya teringat nanti saya tambah-tambah semasa saya edit. So saya harap perkongsian ini adalah satu perkongsian bermanfaat kepada semua. Dan okay, itu saja saya nak share. InsyaAllah saya harap perkongsian ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat. Dan tegurlah saya kalau saya ada kekurangan dan kesalahan di mana-mana, dan untuk saya perbaiki dan kita betulkan balik lah, untuk kita share bersama. So kalau rasa video ni bermanfaat, dan share lah dengan yang lain-lain.
subscribe saya, like video ni. Okay, so okay. Ada gangguan. Alright, see you again next time. Bye. Dah tutup. Allah.